kita ada beberapa cerita yang kita akan bawa pada malam ini. Terima kasih kerana bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan bawa beberapa cerita. Pertama, berkenaan dengan Rosmah, kes Rosmah yang berlaku hari ini. Sebab ada yang mesej saya, dia kata bahawa sekarang ni isu ni RBA lah. Cerita RBA ni cerita lama, dibayar oleh DAP lah, dibayar oleh China lah. Tapi hari ni DAP pula guna logo warisan kan, tak guna logo PKR lagi atau guna logo sendiri kan. So dia dibayar oleh RBA. So malam ni kita akan bercerita tentang rupanya Rosmah dan Najib yang pergi bayar. Saya berterupa ni. Jadi siapa yang mesej aku, rupanya korang dibayar Ini geng Rosmah, geng Najib ni. Itu pertama. Kedua, kita akan berbicara tentang kemelut pembahagian kerusi sekarang ni yang berlaku di Sabah. Bukan saja kemelut ni di kalangan, terutama di kalangan Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga di kalangan komponen-komponen parti, tetapi juga kita tengok bagaimana dinamiknya politik Sabah ini sehingga DAP dan Amanah dilihat bertanding menggunakan logo warisan, sedangkan Parti Keadilan menggunakan logo sendiri. Dan pengumuman 14 kerusi Parti Keadilan hari ini adalah suatu yang sangat menarik untuk kita nak lihat, untuk kita nak kaji. Sebab kalau kita tengok di situ kita lihat bagaimana Parti Keadilan telah pergi sendiri dalam keadaan menentukan jumlah kerusi dan ke arah mana mereka hendak bawa. Ada yang mengatakan bahawa hari ini sepatutnya bukan Syafiq Abdal mempunyai hak untuk menentukan kerusi siapa di mana orang bertanding dan sebagainya. Jawapan saya tidak. Kerana the moment DUN itu dibubar, maka kuasa ketua sebagai ketua menteri dia itu sebenarnya sudah tidak ada. Dan even kalau dia menjadi ketua menteri pun, dia tidak berhak menentukan dekat kerusi mana nak dipertandingkan dan siapa yang bertanding dan parti mana hendak bertanding. Sebab itu adalah prerogatif ataupun bidang kuasa parti masing-masing yang menentukan di mana, bagaimana, siapa nak bertanding di kawasan tersebut. Dan kalau sekiranya dia tidak puas hati, maka itu saya kata kalau tak nak kawan, kita lawan lah, itu saja. Kan, kita bukannya nak gaduh tetapi kita nak bagi tahu bahawa itu realiti dalam hal politik yang berlaku sekarang ini. Realitinya bahawa apabila kita nak bergerak ke hadapan, kita kena faham bahawa setiap parti itu mempunyai kemampuan, kekuatan dan juga mempunyai bidang kuasanya sendiri. Jadi jangan kita berasa bodoh sombong lah dalam kita nak menentukan. Kita rasa sombong macam kita seorang je yang paling power. Even I'm talking about even keadilan sekalipun, tetapi dalam masa yang sama kita kata dia ada parti pun sama. Jadi negotiation tu perlu ada. Tetapi kalau sekiranya deadlock berlaku, even dalam Perikatan Nasional ke, dalam Barisan Nasional ke, dalam Pakatan Harapan ke, dalam Pakatan Harapan Plus Warisan ke, benda itu akhirnya kalau dah tak boleh nak pergi, dan kita bertarung je lah dan melihat siapa yang mempunyai kekuatan yang tersendiri on the ground ni, siapa yang mempunyai kekuatan tersendiri. Okey, kita dengar suara. Kita kata dia ada. Okey, dengar suara is okay, fine. So masa kita boleh pergi ke tajuk kita hari ini. Yang pertama sekali berkenaan dengan Rosmah. Menarik hari ini, kes Rosmah itu disambung dan kalau sekiranya siapa yang ikut Rosmah zaman-zaman dahulu, mereka akan kenal orang yang bernama Rizal Mansor. Rizal Mansor ni boleh dikatakan seorang yang seorang yang sangat prominent dalam kes Rosmah ini. Dia pembantu kepada Rosmah Mansor. Dia ni dikira sebagai orang kanan Rosmah Mansor. Walaupun Rosmah Mansor isteri kepada Najib Tun Razak, tetapi Rosmah ini dilihat sebagai seolah-olah dia mempunyai kuasa. Kita ingat malah zaman BN dahulu, dia mempunyai First Lady Office, FLOM, First Lady of Malaysia, FLOM, First Lady of Malaysia. Dan dia ada office di Putrajaya. Jadi masa tu dia macam jadi satu kekecohan. Bagaimana seorang isteri Perdana Menteri yang tidak bermaksud bertanding pilihan raya sekalipun, boleh pula tiba-tiba ada First Lady. Itu yang pertama. First Lady of Malaysia bukannya isteri Perdana Menteri. First Lady of Malaysia sepatutnya adalah Permaisuri Agong. Itu sepatutnya First Lady of Malaysia. Dia sebenarnya tak adalah istilah First Lady. First Lady sebenarnya hanya untuk Presiden, terutama Presiden Amerika kan. Tetapi Rosmah masa tu mewujudkan dia punya sentimen, dia punya gerakan, dia punya movement, sampaikan dalam berita hari ini, dalam trial Rosmah hari ini, mengatakan bahawa pegawai kerajaan sangat takut kepada Rosmah. Dan menurut
dia ada satu nama dia. Nama dia ni adalah Rizal Mansur. Dan Rizal Mansur ni dilihat sebagai seorang yang sangat prominent, sangat penting dalam menentukan hala tuju bisnes Rosmah. Projek-projek ni akan melalui Rizal Mansur. Dan Rizal Mansur ni lah akan mengatur carakan pelbagai projek, pelbagai bantuan, pelbagai saluran, pelbagai duit. So hari ini adalah trial Rosmah terhadap kes MACC iaitu berkenaan dengan dia menerima suapan daripada Jepak Holding yang mendapat projek solar bernilai 1 bilion, saya tengok 1 ke 2 bilion macam tu, di mana dia meminta sejumlah dana, kalau tak salah dalam 500 juta daripada Jepak Holding untuk securekan projek tersebut. Dan yang menariknya, setelah kekalahan Pakatan Barisan Nasional dalam last GE yang General Election yang ke-14, Rizal Mansur ini kemudian terus melarikan diri ke luar negara, tetapi kemudian decide untuk kembali setelah mendapat satu plea bargain daripada pendakwa raya untuk beliau menjadi saksi kepada pendakwa raya. Dia kata at that time saya risau sekarangnya kerana saya rasa tak mula-mula dia kata dia tak risau lah sebab investigation takkanlah nak menyiasat Rosmah, dia katakan. Tapi setelah nampak macam siasatan itu berlaku, dia melarikan diri ke luar negara. Tetapi kemudian beliau selepas kekalahan tersebut, dia kata dia terus kembali ke negara dan juga memberi keterangan ke atas Rosmah Mansur. Menariknya selepas itu dia kata dia mendedahkan beberapa perkara yang menarik. Yang pertama, dia katakan menurut Rizal Mansur di dalam mahkamah menyebut bahawa Rosmah menerima 6.5 juta daripada Saidi Abang Samsudin, iaitu pengarah urusan Jepak Holdings Sdn Bhd. Siapa Saidi Abang Samsudin ni? Beliau adalah ketua bahagian PBB di Sibu, kalau tak silap, di Sibu, ketua bahagian PBB di Sibu. PBB ni adalah parti komponen terbesar di dalam GPS. Dan Abang Saidi Abang Samsudin inilah yang mendapat projek bilion tersebut. Dia kata bekas pegawai Rosmah itu berkata wang tunai itu dibayar kepada Rosmah masing-masing 5 juta dan 1.5 juta telah dihantar kepada Rosmah berasingan di kediaman rasminya di Kompleks Seri Perdana Putrajaya penghujung Disember 2016 di Langgak Duta dan di sini awal September 2017. Jadi 2 kali transaction. Ada orang inbox saya tadi, orang macam UMNO lah, dia kata tak ada bukti mengatakan Najib terima. Saya tanya dia macam mana pula 42 juta boleh masuk dalam akaun dia. Dia kata itu tak ada bukti. Tak ada bukti apa, dia ada bukti bersalah. Itu ada penjelasan dia. Jelaskanlah apa penjelasan dia. Sekarang ini dah keluar berita bahawa itu baru tunai, wang tunai sebanyak 6.5 juta dibayar kepada Rosmah. Dia kata apa? Najib itu kaya, jadi jangan kita petikaikan kekayaan dia. Saya petikaikan kekayaan Najib. Sekarang ni 65 juta. Rizal Mansur, orang yang menerima duit tersebut sebagai saksi, sendiri telah mengatakan bahawa Rosmah mendapat duit secara tunai. Dalam masa yang sama, Rosmah juga dikatakan membayar RM100,000 kepada cyber trooper untuk pertahankan dia punya reputasi ataupun reputation dia. Dia kata menurut Datuk Rizal Mansur, dia bekerja dengan Rosmah daripada 2009 sehingga pertengahan 2018. Maksudnya almost 10 tahun. Dia mengatakan why she used to be feared. Kenapa ditakuti oleh pegawai kerajaan dan juga kerajaan pada waktu itu? Kerana dia mengaku bahawa telah dibayar RM100,000 secara cash oleh Rosmah hanya untuk menguruskan pasukan cyber trooper untuk menjaga reputasi mereka. RM100,000 sebulan. Dia kata, saya dibayar oleh RBA. Yang RBA-nya adalah orang-orang PN, orang-orang BN sekarang ini. Mereka yang RBA yang mendapat duit yang dibayar oleh Rosmah, yang dibayar oleh Najib. Dan Najib mengaku bahawa telah menggunakan sejumlah 2 juta lebih untuk social media, untuk membayar dia punya cyber troopers dan sebagainya.